Hello, Assalamualaikum semua. Kami daripada Kumpulan 5 akan menceritakan tentang pelaksanaan sistem pendidikan vernacular di Malaysia. Hai, nama saya Muhammad Ehsan bin Suain, 2018278038. Saya Aiman Ashraf Muhammad Mohsin, 2018-654528. Saya Muhammad Fikri Ashraf bin Azmi, 2018-264-152. Saya Muhammad Amirul Syazwan bin Safi'i yang bernombor 2018289082. Saya Hana Ailin binti Nur Hasnan, nombor matriks 2018217956. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Natasha binti Abdul Latif, student ID 2018218192. Assalamualaikum. Nama delivery nombor 1 Asma binti Abdul Rahim, nombor ID 2019219434. Merujuk kepada isi kandungan, pembentangan kami merangkumi beberapa bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahagian pengenalan, bahagian yang kedua adalah kajian kesusasteraan, bahagian yang ketiga adalah kaedah kajian, bahagian yang keempat adalah keputusan dan penemuan, bahagian yang kelima adalah kesimpulan dan cadangan, bahagian yang terakhir adalah rujukan kajian. Kita mulakan dengan topik 1.0, pengenalan. Kajian yang dijalankan ini berorientasikan kepada pelaksanaan sistem pendidikan vernacular di Malaysia. Pendidikan mengikut Plato ialah suatu proses membentuk individu yang berakhlak mulia. Menurut Jean-Jacques Rousseau pula, pendidikan sebagai suatu proses yang berterusan dan bermula dari masa kanak-kanak lagi. Dalam proses ini, segala kebolehan semula jadi lahir dengan sendirinya mengikut kehendak dan peraturan semula jadi. Pendidikan memainkan peranan utama dalam usaha untuk membentuk masyarakat yang berjaya. Mengikut kepada sejarah, sistem pendidikan di Tanah Melayu telah mula dilaksanakan dan kebanyakannya berasaskan kepada pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Namun begitu, sistem pendidikan berubah setelah kedatangan British. Pada peringkat awal, British telah memperkenalkan pendidikan vernacular di Tanah Melayu. Dalam erti kata lain, British mula memperbaharui pendidikan dengan berorientasikan kepada kumpulan etnik. Sekolah vernacular merujuk kepada sekolah yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, penyataan masalah. Semasa penjajahan British, pihak Inggeris telah mewujudkan sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina dan sekolah vernacular Tamil. Kewujudan sekolah vernacular telah menyebabkan masyarakat Melayu, Cina dan India dipisahkan mengikut sistem persekolahan. Keadaan ini secara tidak langsung menyebabkan hubungan yang dipupuk antara mereka selama ini menjadi semakin renggang. Berdasarkan kajian terdahulu, dasar pendidikan yang dilaksanakan oleh British pada peringkat awalnya adalah semata-mata untuk memastikan kestabilan politik serta keuntungan ekonomi berpihak kepada mereka. Malah, dasar pendidikan British terhadap orang Melayu dibezakan antara masyarakat atasan dan bawahan. Bahkan, penyediaan pendidikan Inggeris dan vernacular Melayu juga dikawal sepenuhnya oleh British sebagaimana ulasan Tan Yau Sua dan San Tiram Ar-Rahman. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa objektif yang telah disenaraikan bertujuan untuk menjadi garis panduan kepada penghasilan kajian. Antara objektifnya termasuklah untuk mengetahui tentang sejarah sekolah vernacular di Tanah Melayu. Kedua, peringkat awal kewujudan sistem pendidikan vernacular. Pendidikan untuk setiap masyarakat iaitu Melayu, Cina dan India akan dibincangkan. Ketiga, mengulas faktor-faktor yang telah dibangkitkan untuk memansuhkan sekolah vernacular. Dan keempat, untuk melihat sejauh mana perspektif belia tentang isu sekolah vernacular dalam usaha pemupukan kaum. Dan yang kelima, untuk memperjelaskan kesan yang berlaku disebabkan oleh kemunculan sistem pendidikan vernacular.
Memang tidak dinafikan lagi bahawa setiap kajian yang dilakukan pastinya ada batasan. Dalam penghasilan kajian ini, kami menghadapi masalah dalam pengumpulan maklumat. Hal ini dikatakan demikian kerana pengumpulan maklumat berkaitan dengan tajuk adalah sangat terhad. Pada masa yang sama, kajian ini sangat terbatas kepada sistem pendidikan vernacular sahaja. Dalam menyiapkan kajian ini juga, masalah berlaku apabila skop untuk sistem pendidikan vernacular sangatlah kecil. Seterusnya, topik 2.0, kajian kesusasteraan. Sejarah sekolah vernacular di Tanah Melayu. Vernacular membawa maksud sebagai bahasa pengantar, bahasa ibunda. Dasar British yang memberikan kelonggaran kepada penubuhan sekolah-sekolah ini telah menjadi asbab tertubuhnya sekolah Inggeris oleh pendakwa Kristian, sekolah vernacular India oleh golongan-golongan dari peladang kopi dan getah, dan sekolah vernacular Cina oleh masyarakat Cina itu sendiri. Tetapi dasar yang diperkenalkan oleh pihak British yang tidak mempunyai matlamat dan objektif dalam bidang pendidikan. Dari masalah ini, timbul ketidakseragaman oleh orientasi dan kurikulum pendidikan yang akhirnya menimbulkan masalah yang lebih sukar khususnya dalam segi perpaduan kaum setelah negara ini mencapai kemerdekaan. Pendidikan di Tanah Melayu sebelum era British. Menurut fakta, sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu, pendidikan merupakan medium pembelajaran yang dikhususkan hanya kepada golongan bangsawan tetapi tidak mempunyai format atau garis panduan yang tetap. Pendidikan kepada masyarakat biasa ketika itu hanya sekadar mempelajari kemahiran membuat atau membaiki alatan pertanian daripada individu yang berpengalaman dan ilmu pertanian. Pada kurun ke-19, ilmu agama menjadi pilihan kepada masyarakat yang mahu melanjutkan pelajarannya dan ingin meningkatkan ilmu pengetahuan. Dengan adanya institusi pondok-pondok kecil yang terdapat di Kedah, Perak, Kelantan dan juga Pulau Pinang, peluang untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama itu menjadi lebih mudah. Ketika penjajahan Belanda dan Portugis di Tanah Melayu, terdapat beberapa buah sekolah telah pun didirikan dengan membawa aliran ajaran Kristian. Tetapi sekolah itu telah mendapat tentangan daripada penduduk Tanah Melayu, khususnya orang Melayu itu sendiri, kerana merasakan pendidikan yang dibawa berlawanan dengan ajaran Islam. Seterusnya, lepas tangan British dalam isu pendidikan. Keputusan pihak British tetap tidak akan masuk campur di dalam urusan pentadbiran sistem pendidikan setiap kaum. Hasrat penjajah ketika itu hanyalah untuk pecah dan perintah, mengawal ekonomi negara dan mengaut keuntungan daripada kekayaan sumber alam daripada tanah jajahannya. Hasratnya ketara di mana hanya mahu setiap kaum terus mengamalkan cara hidup mereka ketika itu, seperti kaum Melayu perlu menetap di kawasan kampung dengan menjalankan aktiviti pertanian dan peternakan. Kaum Cina dikekalkan sebagai pelombong dan peniaga, manakala kaum India kekal di kawasan ladang dan estet. British ketika itu hanya membuat pemantauan untuk mengelakkan kontroversi dan pergaduhan timbul di antara ketiga-tiga kaum ini. Kesan daripada lepas tangan British yang tidak memperkenalkan polisi pendidikan ini menyebabkan tiada medium yang dapat menyatukan setiap kaum ini. Akhir sekali, dasar pendidikan British. Seperti yang telah dijelaskan, pada awalnya pihak British tidak mementingkan isu pendidikan untuk dibawa ke Tanah Melayu dan hanya berhasrat untuk menjajah. Ketika itu, pihak penjajah merasakan tidak perlu menyerap orang Melayu ke dalam perusahaan, perlombongan dan perladangan. Dakwaan ini mengatakan tidak ramai orang Melayu yang hendak menjadi buruh di dalam suatu sistem yang baru di negara mereka sendiri. Ini jelas membuktikan dasar pendidikan British hanyalah helah untuk melunaskan hasratnya untuk pecah dan perintah. Justeru itu, British menggalakkan sistem pendidikan vernacular. Dasar pendidikan British ini bukan bertujuan untuk membela nasib penduduk atau mengangkat martabat penduduk. Malah, hanya sekadar memenuhi tanggungjawab sosial yang minimum.
Ini dapat dibuktikan di mana infrastruktur pendidikan yang lemah, bantuan kewangan yang sedikit dan guru-guru yang tidak terlatih. Masuk kepada topik 2.2. Peringkat awal kewujudan sistem pendidikan vernacular. Sebagaimana yang telah disebutkan, dasar British di Tanah Melayu ialah pecah dan perintah. Selain daripada sekolah agama, sikap yang dibawa oleh pihak British ini menyebabkan 4 sistem sekolah telah diperkenalkan, iaitu sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular Tamil atau India dan sekolah Inggeris. Sikap kedaerahan yang dikekalkan oleh setiap bangsa telah mendorong kepada kelainan pada sistem persekolahan, iaitu dicantikkan oleh Izzat Noriza pada tahun 2012. Untuk 2.2.1, pendidikan awal masyarakat Melayu. Pada tahun 1855 hingga 1856, 3 buah sekolah Melayu telah dibina di Pulau Pinang dan Singapura, dan pada 1963, 3 buah sekolah Melayu juga telah didirikan di Pulau Pinang. Pada peringkat awal pendidikan, masyarakat Melayu lebih cenderung kepada pendidikan agama. Pengajaran dan pembelajaran Al-Quran diberi penekanan yang utama dan dijadikan sebagai sumber rujukan dan sumber ilmu kepada orang Islam. Pendidikan agama ini dilakukan di beberapa tempat seperti di rumah, surau, madrasah dan masjid yang dikatakan oleh Zaliza Muhammad Nasir pada tahun 2009. Selain daripada mempelajari ilmu agama, sekolah Melayu mengajar kemahiran mengira, membaca dan menulis. Terdapat golongan yang memainkan peranan dalam memastikan masyarakat Melayu mendapat pendidikan, iaitu kaum muda, dalam menggerakkan kesedaran orang Melayu dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dicatat oleh Kasim Sukiman pada tahun 2009. Kita sambung kepada subtopik 2.2.2, pendidikan awal masyarakat India. Terdapat perbezaan antara masyarakat India dan masyarakat Cina, di mana masyarakat Cina yang hanya mampu bergantung kepada kudrat dan kemampuan mereka sendiri. Sekolah-sekolah bagi masyarakat India ini mempunyai dana dan tenaga kerja daripada gerakan penyebaran Kristian pada mulanya. Perkara yang sama berlaku seperti masyarakat Melayu, di mana sokongan dan dana itu ditentang oleh masyarakat India kerana sebab yang sama dengan membawa aliran Kristian. Justru ini, pihak British mengambil pendekatan dengan melantik ketua-ketua ladang dalam berusaha membuka dan mengendalikan sekolah bagi mengajar masyarakat India, di samping menyediakan segala peluang pendidikan dengan menggunakan dana mereka sendiri, yang dicatat oleh Namri Siddiq pada tahun 2010. Malangnya, perkembangan sekolah India ini tidak begitu menggalakkan seperti sekolah Cina. Ini dapat dilihat dengan sekolah India yang disediakan dengan menggunakan ruang-ruang yang sedia ada yang terdapat di ladang-ladang, yang dicatat oleh Kasim Sukiman pada tahun 2009. Tenaga pengajar yang diambil juga tidak terlatih dan gajinya sangat rendah. Sekolah India hanya dijalankan di peringkat rendah sahaja, dan apabila tamat sekolah mereka akan terus bekerja di ladang bagi menyara hidup keluarga. Seterusnya kita sambung kepada subtopik 2.2.3, pendidikan awal masyarakat Cina. Pertambahan penduduk Cina di Tanah Melayu ketika itu telah menjadi asbab dalam pembinaan sekolah Cina yang ditubuhkan oleh masyarakat Cina itu sendiri secara bebas dan tanpa bantuan daripada pihak British. Malangnya, sekolah Cina ini masih mengekalkan kaedah pembelajaran yang sama seperti di tanah besar, dengan mengambil segala medium pembelajaran dan tenaga pengajar daripada negara asalnya yang dicatat oleh Victor Purcell 1980. Pihak British secara terangnya tidak berminat dalam membantu dari segi peruntukan wang. Pihak British hanya berminat dalam mengelakkan segala ideologi seperti komunisme berterusan atau dibawa ke dalam sistem pendidikan. Sistem atau kaedah yang digunakan di sekolah ini adalah kaedah hafalan, iaitu satu kaedah yang sama digunakan di tanah besar Cina. Selain itu, kebanyakan kemudahan yang terdapat di sekolah Cina ini kurang baik ataupun kondusif dan tidak sesuai untuk pembelajaran, disebabkan tidak mendapat dana atau sokongan daripada pihak British. Kesan daripada keadaan ini menyebabkan pendidikan remaja atau kanak-kanak terjejas. Seterusnya, topik 2.3, faktor-faktor yang dibangkitkan untuk memasukkan sekolah vernacular.
Malaysia adalah sebuah negara majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum dengan etnik majoriti adalah kaum Melayu. Antara isu kontroversi yang sering dibangkitkan adalah isu sekolah vernakular dalam konteks sistem pendidikan negara. Terdapat beberapa pandangan daripada ahli-ahli akademik yang menyebabkan isu ini hangat diperkatakan berhubung kewujudan sekolah vernakular ini mampu membawa kepada perpecahan kaum. Kenyataan ini menimbulkan rasa marah dan cemas terutamanya dalam kalangan etnik minoriti. Melalui ulasan jurnal dan artikel ini, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kebangkitan isu untuk memasukkan sekolah vernakular ini. Faktor yang pertama adalah menghalang pembentukan perpaduan antara kaum. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dengan majoritinya adalah Melayu, Cina dan India. Namun, kewujudan sekolah vernakular yang menjadikan bahasa kaum tersebut sebagai bahasa pengantar dikatakan dapat menghalang pembentukan perpaduan antara kaum. Anak-anak yang bersekolah di sekolah vernakular akan mempraktikkan setiap yang dipelajari di sekolah sebagai satu praktis dalam kehidupan mereka. Perpaduan kaum akan terhalang kerana setiap kaum akan mempraktikkan budaya dan kebiasaan hidup yang berbeza-beza. Ini menyebabkan sukarnya mewujudkan kesatuan dan kesepakatan antara setiap kaum. Hal ini menjadikan ia lebih sukar kerana mereka telah dididik sebegini sejak kecil lagi. Faktor yang seterusnya adalah menghapuskan persepsi dalam mendahulukan kaum sendiri. Faktor ini menjadi salah satu punca kepada isu pemansuhan sekolah vernakular kerana wujudnya persepsi masyarakat di mana setiap kaum hanya akan membantu kaum sendiri sahaja. Sekolah vernakular dikatakan menjadi punca yang menyebabkan tiada sifat ingin membantu kaum lain kerana mereka hanya bergaul dalam lingkungan kaum mereka sahaja. Walaupun terdapat kaum lain yang bersekolah di sekolah vernakular, namun majoritinya masih lagi daripada kaum tersebut. Oleh itu, semangat perkauman kurang diketengahkan di sekolah vernakular. Seterusnya, kewujudan jurang ekonomi dalam kalangan masyarakat. Isu perbezaan jurang ekonomi ini telah lama wujud sejak tahun 1970-an kerana pengasingan etnik yang diamalkan pada zaman dahulu. Kewujudan ketidakseimbangan ekonomi ini adalah kerana etnik telah diasingkan dengan menempatkan kaum Melayu di perkampungan, kaum Cina di bandar dan kaum India di peladangan. Perbezaan ekonomi ini tidak dapat disangkal lagi kerana pastinya kaum Cina yang tinggal di bandar akan mendapat hasil yang lebih menguntungkan. Merujuk kepada faktor yang kedua, pengasingan etnik ini menyebabkan mereka diajar untuk bergaul sesama mereka dan mendahului kaum mereka sahaja. Bagi mendapatkan jurang ekonomi, dasar ekonomi baru DEB telah diperkenalkan namun ianya masih tidak membuahkan hasil dalam mencapai objektif untuk merapatkan jurang ekonomi kerana sifat yang telah tertanam dalam diri mereka. Faktor yang keempat adalah ketidaksamarataan di antara semua kaum di Malaysia. Jurang perkauman adalah antara salah satu kelemahan sekolah vernakular. Hal ini kerana mereka tidak bergaul langsung atau kurangnya pergaulan dengan kaum lain. Apabila wujudnya jurang perkauman, mereka lebih cenderung untuk memberikan layanan yang berbeza mengikut kaum. Hal ini akan menimbulkan kewujudan ketidakpuasan hati dengan menuntut hak sama rata antara etnik. Isu ini juga telah hangat diperkatakan di mana telah adanya perdebatan dan demonstrasi yang menuntut hak kesamarataan di antara etnik. Faktor yang terakhir sekali adalah kemerosotan penguasaan pendidikan Islam dalam kalangan masyarakat Melayu. Faktor kemerosotan penguasaan pendidikan Islam ini timbul akibat kebimbangan hilangnya penguasaan asas Islam bagi pelajar Islam yang bersekolah di sekolah vernakular. Hal ini dikatakan terjadi atas beberapa faktor seperti kelas bercantum, tiada kemudahan surau, kekurangan guru agama dan kekurangan peruntukan waktu bagi kelas pendidikan Islam. Walaupun faktor kekurangan guru agama telah diatasi dengan melantik guru sandaran tidak terlatih atau guru beredar, ianya tidak cukup untuk mengatasi masalah ini kerana guru yang dilantik adalah daripada sekolah lain ataupun guru yang tidak berpengalaman dalam sektor perguruan. Hal ini akan menimbulkan kesukaran bagi pelajar untuk merujuk kepada guru tersebut kerana guru yang tidak sering berada di sekolah tersebut. Untuk subtopik yang seterusnya iaitu perspektif belia tentang isu sekolah vernakular dalam pemupukan kaum. Kajian kes ini dilakukan bagi mendapatkan perspektif belia tentang isu pemansuhan sekolah vernakular dan juga mengetengahkan konsep pemupukan perpaduan melalui idea sekolah satu aliran menurut persepsi belia.
Kajian kes ini dilakukan bagi mendapatkan perspektif belia kerana belia adalah generasi yang terdekat dengan sistem persekolahan di mana mereka dapat memberi pandangan yang wajar dalam menganalisa kewajaran pemansuhan sekolah vernacular. Seperti dalam gambar rajah, menunjukkan peratusan persetujuan dalam pemansuhan sekolah vernacular. Melalui kajian yang telah dijalankan, peratusan persetujuan adalah jauh lebih tinggi berbanding tidak setuju. Peratusan persetujuan adalah sebanyak 90%, manakala hanya 10% yang tidak bersetuju dengan pemansuhan sekolah vernacular. Gambar rajah yang dipaparkan menunjukkan peratusan persetujuan jika pemansuhan sekolah vernacular dapat melahirkan masyarakat majmuk yang bersatu padu. Hasil kajian menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan berbanding dengan gambar rajah yang sebelumnya. 98% daripada responden bersetuju dengan kenyataan tersebut, manakala hanya 2% yang tidak bersetuju. Gambar rajah yang ketiga pula menunjukkan peratus persetujuan jika pergaulan antara kaum dapat dipertingkatkan dengan mewujudkan sistem persekolahan tunggal. Hasil kajian antara ketiga-tiga kenyataan adalah sama di mana majoriti daripada responden bersetuju dengan persoalan yang dibangkitkan. Dalam konteks kewajaran mewujudkan sistem persekolahan tunggal, 99% bersetuju dengan kenyataan tersebut, manakala hanya 1% sahaja yang tidak bersetuju. Kajian seterusnya di mana kajian yang mengetengahkan konsep pemumpukan perpaduan melalui idea sekolah satu aliran menurut persepsi belia. Dalam kajian ini, teori interaksionisme telah dikaji bagi menyokong idea pelaksanaan sekolah satu aliran. Teori interaksionisme diperkenalkan oleh tokoh sosiologi Herbert Blumer dan George Herbert. Teori ini membincangkan maksud tingkah laku manusia secara subjektif dan bagaimana ia dapat dikaitkan dengan anggota masyarakat. Herbert Blumer telah mengembangkan teori interaksionisme ini pada tahun 1969 dengan konsep makna dalam 3 cara. Cara yang pertama ialah memahami konteks simbol, yang kedua makna simbolik ketika berinteraksi dan yang ketiga menghilangkan kekuatan segregatif. Secara ringkasnya, konsep makna ini berteraskan kepada simbol yang diterjemahkan dari bentuk tertentu seperti bahasa, objek, kata dan tindakan. Teori ini menjelaskan interaksi yang baik dapat menghasilkan pemahaman tentang apa yang ingin disampaikan orang lain dengan lebih baik. Teori interaksionisme ini dijadikan rujukan kerana ia membuktikan kepentingan interaksi sosial di mana dalam konteks ini adalah interaksi antara kaum. Hal ini penting bagi mewujudkan masyarakat yang saling memahami antara satu sama lain dengan mempunyai interaksi yang baik. Seterusnya ialah topik 2.5 iaitu kesan-kesan sistem pendidikan vernacular. Terdahulu, British telah mencuba mengatur sistem pendidikan vernacular yang berbeza di Tanah Melayu dengan mengubahkan beberapa dasar pendidikan yang berbeza. Kesan-kesan ini terbahagi kepada 3 iaitu kesan kepada perpaduan, kesan kepada ekonomi dan kesan kepada penerimaan budaya baru. Kesan utama daripada sistem persekolahan vernacular ialah kesan kepada perpaduan kaum. Pendidikan merupakan satu wadah penting untuk mencapai perpaduan kaum di kalangan generasi muda, iaitu melalui belajar sekolah. Pelajar boleh menggunakan sekolah sebagai titik permulaan di mana mereka boleh membina hubungan baik antara satu sama lain dengan beramah mesra, bergaul, bersukan, makan bersama dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Namun begitu, kewujudan sistem sekolah pelbagai aliran ini telah menyukarkan hasrat untuk mewujudkan perpaduan di Malaysia. Berdasarkan jurnal yang dibaca, sistem sekolah pelbagai aliran yang dilaksanakan oleh kerajaan Inggeris menyebabkan berlakunya jurang sosial yang ketara antara masyarakat di Malaysia hari ini. Sebagai contoh, berlakunya peristiwa 13 Mei 1999 iaitu berpunca daripada konflik antara kaum. Seterusnya, walaupun telah lebih 50 tahun mencapai kemerdekaan, sistem sekolah vernacular telah memberi kesan jangka panjang bukan sahaja terhadap sumber muka bumi Tanah Melayu, malah juga kepada pemikiran dan minda masyarakat di Malaysia kini. Penggunaan pelbagai bahasa iaitu bahasa Melayu, Cina dan India juga merupakan faktor utama wujudnya jurang yang begitu luas antara murid-murid Melayu, Cina dan India.
Sebagai contoh, bahasa Cina dan Tamil tidak diterapkan di sekolah kebangsaan, manakala terdapat mata pelajaran bahasa Melayu sebagai subjek wajib di sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Kesan seterusnya ialah kesan kepada sosial ekonomi negara. Kewujudan sistem sekolah vernakular telah memberi kesan kepada sosial ekonomi negara di Malaysia. Sebagai contoh, pekerjaan mengikut kaum iaitu masyarakat Melayu lebih cenderung kepada pekerjaan pertanian, manakala Cina tertumpu kepada sektor perniagaan dan India pula kebanyakannya menetap di ladang dan bekerja sebagai penuri getah. Hal ini telah mewujudkan ketidakseimbangan ekonomi seperti ekonomi Melayu lebih fokus kepada ekonomi sara diri, manakala bangsa Cina kebanyakannya menjadi penghuni di bandar-bandar dan terlibat dengan kegiatan perdagangan. Masalah ini akan mewujudkan jurang ekonomi iaitu ekonomi berdasarkan etnik. Ketidakadilan lalu menyebabkan pergaduhan antara kaum. Oleh itu, kerajaan perlu memainkan peranan yang sangat penting bagi mewujudkan keadilan dan kesepaduan kepada setiap kaum. Sebagai contoh, pelaksanaan dasar ekonomi baru dengan melibatkan bangsa Melayu dalam bidang ekonomi bagi mengurangkan jurang yang ketara antara kaum dan tiada lagi unsur ekonomi berdasarkan etnik. Akhir sekalilah kesan kepada penerimaan budaya baru. Dengan wujudnya sekolah vernakular akan menyukarkan setiap bangsa untuk mengadaptasi budaya baru dalam pembelajaran. Akhir-akhir ini terdapat isu tentang pembelajaran tulisan Jawi di sekolah vernakular di Malaysia. Hal ini telah mendapat bantahan yang sangat banyak daripada ibu bapa bangsa Cina dan India. Hal ini kerana bagi mereka bahasa ibunda merupakan identiti dan mereka perlu pelihara. Tulisan Jawi memiliki nilai estetik dan keistimewaan yang perlu diterapkan. Hal ini kerana tulisan Jawi merupakan tinta komunikasi untuk penyebaran ilmu pada zaman kegemilangan Melayu sebelum wujudnya tulisan Rumi. Sebagai contoh, cadangan Kementerian Pendidikan pada tahun 2019 agar tulisan Jawi diguna pakai di dalam beberapa subjek tertentu di sekolah-sekolah vernakular di Malaysia. Hal ini kerana Kementerian Pendidikan tidak ingin tulisan Jawi dipinggirkan dan hilang di telan zaman. Namun, cadangan ini telah menimbulkan isu yang melibatkan sensitiviti kepada agama dan setiap bangsa. Tulisan Jawi ini ditentang oleh Persatuan Lembaga Pengurusan Sekolah Cina Malaysia. Mereka telah menyerahkan memorandum penolakan pelaksanaan tulisan Jawi di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Daripada jurnal yang telah dibaca, tindakan ini seakan mereka mempertikaikan hak keistimewaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Terdapat juga ibu bapa yang mengaitkan pembelajaran tulisan Jawi merupakan cubaan agenda Islamilisasikan pelajar. Dakwaan ini tidak mempunyai bukti bahawa tulisan Jawi boleh mempengaruhi pelajar untuk memeluk Islam. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kaedah kajian yang membincangkan tentang kaedah untuk mendapatkan maklumat dan sejarah berkenaan dengan pendidikan vernakular di Tanah Melayu. Menurut Hornby 1985, metodologi merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek yang tertentu. Oleh hal yang demikian, bahagian ini akan membincangkan reka bentuk kajian, instrumen kajian, carta alir proses kajian dan teknik menganalisis data. Menurut Ustaz Kenali, metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh merumuskan hasil kajian dengan tepat. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih meluas lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Reka bentuk kajian yang digunakan kami adalah berbentuk kajian penyelidikan. Pelaksanaan sistem pendidikan vernakular di Malaysia merupakan tajuk utama yang telah dipilih. Di bawah tajuk ini, beberapa subtopik telah dirangka untuk dibincangkan. Antaranya termasuklah sejarah sekolah vernakular di Tanah Melayu, peringkat awal kewujudan sistem pendidikan vernakular dan faktor-faktor yang dibangkitkan untuk memansuhkan sekolah vernakular. Pada masa yang sama, perspektif belia tentang isu sekolah vernakular dalam pemumpukan kaum dan kesan-kesan sistem pendidikan vernakular juga turut dibincangkan. Instrumen yang digunakan kami untuk memperoleh data adalah dengan cara menggunakan kaedah kualitatif. Pengkaji menggunakan kaedah kualitatif untuk mendapatkan maklumat melalui sumber sekunder. Sumber sekunder terdiri dari bahan atau dokumen yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis maklumat yang telah dicatatkan di tempat lain. Sumber ini merangkumi majalah, jurnal, artikel, ensiklopedia, akhbar, risalah, laporan tahunan jabatan dan blog.
Sumber kedua melibatkan pengitlakan, analisis, sintesis, tafsiran atau penilaian maklumat asal dan merupakan bahan yang telah diolah, dicetak dan disebarkan kepada umum. Seterusnya adalah carta alir proses kajian yang dijalankan oleh kami. Dalam fasa 1, kami menjalankan kajian awal untuk mendapatkan maklumat tentang pendidikan sekolah vernakular di Malaysia melalui internet. Dalam fasa 2, kami menjalankan kajian kesusasteraan dengan mengumpulkan jurnal atau artikel yang berkaitan dengan tajuk kami. Analisis kajian kesusasteraan selektif pula digunakan dalam fasa 3 bagi pengumpulan data dan keputusan yang diperoleh daripada jurnal atau artikel. Fasa terakhir yang dijalankan adalah membuat kesimpulan secara keseluruhan dan memberi cadangan penambahbaikan. Kami menggunakan dua teknik menganalisis data iaitu kajian kesusasteraan dan analisis kajian kesusasteraan selektif. Kaedah pertama, kajian kesusasteraan adalah kaedah di mana satu set beberapa jurnal yang berkaitan dengan topik penyelidikan akan dikumpulkan. Kemudian, jurnal akan dibaca dengan teliti untuk mengumpul maklumat dengan betul berkaitan dengan sistem pendidikan vernakular di Malaysia. Kaedah kedua iaitu analisis kajian kesusasteraan selektif akan menganalisis data yang dikumpul daripada kaedah sebelumnya. Dalam kaedah kedua ini, data akan dibincangkan bagi mendapatkan hasil kajian dengan mengambil kira data-data yang telah diperoleh. Seterusnya, kita beralih kepada topik keputusan dan penemuan yang didapati daripada kajian ini. Kita teruskan dengan dapatan kajian. Faktor-faktor yang dibangkitkan untuk memansuhkan sekolah vernakular adalah salah satu daripada dapatan kajian. Berdasarkan faktor-faktor yang telah dibincangkan dalam ulasan jurnal dan artikel, terdapat banyak faktor-faktor yang menyokong bahawa sekolah vernakular mampu membawa kepada perpecahan kaum. Usaha untuk memupuk perpaduan adalah sewajarnya dipupuk sejak di bangku sekolah lagi. Hal ini kerana anak-anak kecil lebih mudah untuk mempelajari perkara baru apabila mereka kecil berbanding apabila telah menginjak dewasa. Hal ini dilihat akan menyukarkan perpaduan kaum daripada terjalin lebih-lebih lagi anak kecil ini adalah antara barisan generasi pemimpin pada masa akan datang. Selain itu, sekolah vernakular juga mengakibatkan bahasa Melayu tidak lagi menjadi bahasa utama atau bahasa pengantar. Hal ini seharusnya dibendung kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Sekolah seharusnya menjadi platform untuk kaum lain berlatih untuk bertutur dalam bahasa Melayu kerana ianya bukanlah bahasa ibunda mereka. Dapatan kajian yang seterusnya adalah kewajaran mewujudkan sistem persekolahan tunggal. Melalui hasil perbincangan, terdapat beberapa faktor dalam menyokong kewajaran untuk mewujudkan sistem persekolahan tunggal. Kewujudan sistem persekolahan tunggal dapat menjadi platform bagi pelajar untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Bab kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini adalah penting kerana pelajar akan lebih terbiasa untuk bergaul dengan pelbagai kaum sejak kecil lagi. Hal ini secara tidak langsung dapat melahirkan generasi yang lebih terbuka untuk menerima perbezaan kaum kerana telah dididik sejak kecil. Selain itu, sistem persekolahan tunggal adalah salah satu platform bagi pelajar untuk memperoleh pengalaman lintas budaya. Hal ini kerana apabila pelajar bergaul dengan kaum yang berbeza, secara tidak langsung mereka akan terdedah dengan budaya kaum lain. Hal ini akan mewujudkan sensitiviti dalam diri mereka untuk menghormati kaum lain. Akhir sekali, kewujudan sistem persekolahan tunggal dapat menghilangkan kekuatan segregatif yang dipamerkan oleh sekolah vernakular. Hal ini akan menjadi lebih sukar terutamanya kepada pelajar yang bersekolah di sekolah vernakular yang terpisah jauh dengan sekolah lain. Hal ini menimbulkan kesukaran untuk mereka bergaul dengan etnik lain apabila mereka menyambung pelajaran dengan kelompok etnik lain.
Kesan-kesan sekolah vernakular juga adalah merupakan salah satu daripada dapatan daripada kajian ini. Berdasarkan kesan-kesan yang telah diulaskan pada bahagian ulasan jurnal dan artikel, terdapat banyak kesan daripada sekolah pelbagai aliran ini. Kewujudan sistem sekolah vernakular menyumbang kepada pelebaran jurang persefahaman antara kaum yang dapat dilihat melalui aspek pergaulan dalam kalangan etnik di Malaysia. Hal ini kerana mereka telah diasingkan sejak zaman persekolahan, akan mewujudkan mentaliti untuk mengasingkan diri daripada bergaul dengan bangsa lain. Mereka juga lebih selesa menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri, sedangkan faktor bahasa boleh menjadi penyatuan setiap bangsa dalam sesebuah negara. Kesan-kesan ini akan memberi impak yang sangat besar kepada negara kita. Hal ini kerana jikalau rakyat Malaysia sukar untuk bersatu hati, akan menyukarkan kemajuan dan pembangunan negara. Kemajuan dan kemakmuran sesebuah negara banyak bergantung kepada perpaduan dan semangat cinta akan negara yang ditunjukkan oleh rakyat negara tersebut. Oleh itu, sistem persekolahan tunggal merupakan satu kaedah untuk menyatukan rakyat dengan satu mentaliti dan kaedah pengajian yang sama. Dengan lebih mendalam, kesan-kesan kewujudan sistem persekolahan tunggal akan memajukan negara dan bangsa, mewujudkan satu perpaduan kaum, memupuk satu mentaliti yang sama dan juga menghapuskan jurang ekonomi. Topik 5.0 Kesimpulan dan cadangan. Kesimpulannya, melihat kepada dasar pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak British, dapat disimpulkan bahawa British hanya mengambil kesempatan ke atas masyarakat di tanah Melayu sahaja. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak British dilihat mengambil enteng mengenai isu pendidikan kepada masyarakat dan hanya mengutamakan hasratnya untuk menjajah. Pendidikan untuk masyarakat Melayu ketika itu tidak formal dan hanya fokus kepada ilmu agama, dan masyarakat Cina dan India pula terpaksa ikhtiar sendiri untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah satu medium yang sangat penting di kalangan masyarakat yang berbilang bangsa. Pendidikan dapat menjalinkan perpaduan di antara kaum di samping dapat mencapai sebuah negara yang harmoni dan aman. Isu mengenai sekolah vernakular ini tidak akan menjadi hangat jika masyarakat dapat bertolak ansur dan memberi kerjasama dalam membina sebuah bangsa negara yang moden. Penyelarasan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab hendaklah diberi penelitian pada skop yang lebih luas dengan mengambil kira setiap aspek masyarakat. Sebagai contoh, silibus pembelajaran di sekolah kebangsaan perlu diperbaharui dengan mengambil kira aspek-aspek penting dalam setiap kehidupan masyarakat. Hal ini secara tidak langsung dapat mengubah mentaliti masyarakat yang berbilang kaum bahawa pentingnya kesepakatan dalam sesebuah negara. Pepatah Melayu ada menyebut, melentur buluh biarlah dari rebuhnya. Maka kesepakatan hendaklah dimulakan dari peringkat awal agar kita dapat mendukung hasrat bersama dalam merealisasikan sebuah negara yang harmoni. Pendidikan adalah satu medium yang utama dalam membentuk keharmonian untuk setiap lapisan masyarakat di negara ini. Pendidikan juga dapat melahirkan generasi yang mempunyai jati diri dan berpengetahuan luas dalam pelbagai bidang dan aspek. Tetapi isu ini dapat diringankan dengan cara mempertimbangkan pengajian bahasa, budaya dan adat resam bangsa Cina dan juga bangsa India di dalam silibus pembelajaran di sekolah kebangsaan. Memandangkan situasi atau silibus yang diajar di sekolah kebangsaan ketika ini hanya memberi pendekatan
komunikasi sahaja. Justru itu, cadangan yang dapat kita lakukan adalah dengan memberi idea atau strategi yang sewajarnya dengan mengimbangi sistem pembelajaran antara sekolah vernakular dan sekolah kebangsaan. Dengan cara ini, kita dapat menjadikan sekolah vernakular ini lebih bersifat nasional dan kekebangsaan. Dalam masa yang sama, kita dapat meningkat perpaduan, keharmonian dan juga dapat menurunkan keluk jurang antara kaum di negara ini. Topik yang terakhir, topik 6.0, rujukan kajian. Berikut merupakan rujukan kajian yang kami gunakan untuk mengumpulkan data. Sekian saja daripada kumpulan 5. Terima kasih kerana menonton. Bye.